recording now. Alright. Okay, so tadi saya bincang sampai DGE ya. So kita tahu DGE adalah berapa yang kita boleh bagi dan beza keupayaan adalah berapa yang kita boleh guna. So formula E sama dengan V tambah IR. Okay, ataupun IR besar tambah IR kecil. Okay, alright. So seperti yang saya kata tadi, ini adalah X, ini adalah Y. Okay, X dengan Y. So apa yang saya nak buat adalah saya cuba tuliskan formula ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah T. Okay, so saya nak tulis V dekat sebelah Y sini. Dan saya cuba tuliskan X adalah apa? I kan? Tulis I dekat sini. Okay, so I try to rearrange formula ini dalam bentuk ini. So IR ini saya bawa ke kiri. So E sama dengan E tolak IR sama dengan V. So V sama dengan E tolak IR kan. Okay, tetapi IR dengan RI sebenarnya sama kan. Okay, saya boleh tulis secara terbalik. E tolak RI. Okay. Okay, tapi bila kita cuba bandingkan persamaan ini dengan Y sama dengan MX tambah C kan. So kita nak I dekat depan kan. So sekarang E tolak RI sama dengan negatif RI tambah E. Sekarang saya cuba bandingkan. Okay, Y ini sebenarnya adalah V. X adalah I. C ini sebenarnya kita nampak dia adalah E. Apa itu E? DGE, daya gerak elektrik. Dan M, apa itu M? Kecerunan. Kecerunan adalah apa sebenarnya? Dia adalah N negatif R. Okay, negatif R. Kecerunan sebenarnya adalah negatif R. Mana R adalah rintangan dalam. Jadi, kalau kita cuba tengok graf ini, maka saya tak nak bincang kenapa graf dia turun. Okay. Kita akan tengok X adalah I, Y adalah V. V dengan I. So, bila saya cuba carikan C, apa itu C? Pindasan Y. So bila dekat point sini, satu polimer ini menunjukkan apa? Menunjukkan daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik. So, point ini E sebenarnya adalah 1.5 volt. Dan E ini adalah sebenarnya bila I adalah kosong. Maksudnya kalau tak ada arus elektrik, kalau saya potongkan, saya tak sambung. Saya tak sambung, bila saya ukur, so V ini memang dapat nilai sama dengan E, iaitu 1.5 volt. Tapi bila saya tutup, bila saya tutup dan bila saya cuba tambahkan arus elektrik, bila arus elektrik semakin bertambah, maka nilai V akan semakin berkurang. Dan kecerunan ini, kalau kamu cuba tengok negatif R, negatif maksudnya dia punya graf akan turun. Akan turun, akan negatif. And then kalau saya cuba carikan kecerunan, apa itu kecerunan? Masih ingat tak? X1, Y1, X2, Y2 kan. Kalau ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Ingat, bila kita nak cari kecerunan, kita nak lukis segitiga. Dan kita dapat nilai. M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So kita dapat M sama dengan negatif. Contoh negatif 2. Negatif 2. Jadi, M ini sebenarnya sama dengan negatif R. Maksudnya, negatif R sama dengan negatif 2. Maka R adalah 2 ohm. Oleh itu, daripada graf ini, kita boleh cari berapa daya gerak elektrik
dengan cari pintasan Y. Dan kita boleh cari berapa rintangan dalam melalui kecerunan. Okay, so selalu soalan dia bagi kamu graf. Okay, dan dia suruh kamu carikan berapakah rintangan dalam, berapakah daya gerak elektrik. Okay, ini adalah cara kita nak carikan nilai untuk E dan R. Okay, so ingat formula ini juga. Okay, V sama dengan negatif Ri tambah E. Sebenarnya dia daripada sini kan. VE sama dengan V tambah IR. Cuma kita tulis semula dengan format Y sama dengan MX tambah C. Nanti kita tengok soalan-soalan. Okay. Okay, alright. So, saya harap you faham. Okay. So, ini adalah hukum Ohm. Kalau kita tahu, semakin tinggi arus, semakin tinggi beza keupayaan. Tapi ini sebenarnya untuk DGE. Okay, nilai DGE maksudnya berapa yang kita boleh pakai. Okay. Kalau arus semakin banyak maksudnya dia semakin kurang beza keupayaan yang kita boleh pakai. Okay. So graf dia adalah berbeza. Okay. So okay. So kita cuba tengok soalan ini, kita dah buat kan. Okay, tak apa. Okay. So ini adalah tentang 2.4. Okay, 2.4 di mana kita nak bezakan okay, daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. Daya gerak elektrik kita boleh beri berapa. Beza keupayaan kita pakai berapa. Okay, kita pakai berapa. Alright. Okay, saya nak terangkan kenapa graf dia akan turun. Okay, so ingat kita punya graf adalah I lawan V ya. Okay, so sekarang kalau kamu cuba tengok, okay, so ini 9 volt okay, 9. So kalau arus dia 0.43, okay, kita just agak sajalah 0.43. So nilai dia adalah 8.5, okay, 8.5. Okay, sekarang saya cuba ubahkan arus dia, okay. Okay, dengan tambah rintangan. Okay, sekarang kalau arus dia sekarang 0.3. Ya, sorry ya. Saya salah. Okay, saya kurangkan. Okay, saya kurangkan. Okay, saya tambahkan arus. Okay, saya kurangkan rintangan supaya dapat tambah arus. Okay, sekarang kalau 0.5. Okay, kalau 0.5. Okay, berapa dia punya arus? Dia punya V. Okay, pun 85. Okay, tadi 85 lebih kan? Okay, saya turunkan lagi. Okay, saya turunkan lagi. Kalau kita cuba tengok arus sekarang kalau 0.78. So V adalah 8.2. Okay. Kalau saya turunkan lagi, okay, saya tidikkan saja. Okay. Rintangan semakin berkurang, so arus semakin bertambah. Okay, arus semakin bertambah, so sekarang arus dia adalah 0.82, and then kita punya V adalah 8.18. So you see, bila kita cuba kurangkan rintangan, arus semakin bertambah, maka V pun berkurang juga. Okay, so kita akan dapat graf macam ini. Okay, macam ini. Okay, rintangan berkurang, so arus akan semakin bertambah lah. Sebab tak ada banyak rintangan boleh menghalangkan. Okay, tetapi beza keupayaan kita dapat ukur semakin berkurang. Okay, yang dapat pakai, yang boleh pakai adalah semakin berkurang. Okay, so saya harap kamu clear sikit untuk simulasi ini. Kita tengok kepada soalan. Okay, soalan yang saya share tadi. Okay, dokumen 2.4.
Kita cuba try latihan. Okay, latihan. Okay, latihan. Okay, right. Okay, latihan 24. Ini saya dah share dalam grup. Okay, boleh print atau lukis. Okay, tak ada masalah. Okay, saya tak berapa kisah sangat macam mana you nak buat. You nak salin, you nak macam mana, up to you. Tapi yang penting kamu faham. Okay, kamu faham. Okay, you look at the question 1. Dalam raja apabila switch S dimatikan. Okay, kalau dimatikan maksudnya tak ada arus. I adalah kosong. Okay, bacaan voltmeter ialah 1.5 volt. So that means bila tak ada arus, so E sama dengan V, iaitu 1.5 volt. Okay, so yang penting E adalah 1.5 lah. Bila switch dihidupkan, bacaan voltmeter adalah 1.35 volt. So that means bila hidupkan V sekarang tadi 1.35 volt dan I bacaan ammeter adalah 0.3 ampere. Okay, 3 ampere. So tentukan A DGE. Berapa DGE? So kita tahu keyword dimatikan. So E sama dengan 1.5 volt. Okay. B, kita nak cari rintangan dalam sel. Kita nak cari R adalah berapa. Okay, R kecil. Oleh itu, formula E sama dengan V tambah IR. 1.5 sama dengan V adalah 1.35 tambah 0.3 adalah arus R. So, bila saya tolak 0.15 sama dengan 0.3 R. So, R sama dengan berapa? 0.5 ohm. Betul? Okay, 0.5 ohm. Okay. And then C, carikan perintang nilai R. So kita tahu V sama dengan IR. So yang V yang ini adalah 1.35 sama dengan arus adalah 0.3 R. So R sama dengan berapa? 4.5 kan? 45 ohm. Okay. Bagi saya 1 minit lah, sorry. Okay, you can try question 2, soalan 2. Okay, minta maaf. Okay, so kita tengok soalan 2. Okay, apabila switch S dimatikan, okay, keyword dimatikan, bacaan voltmeter adalah 1.5 volt. Okay, 1.5 volt. Ini siapa yang buat ini? Siapa yang akan ini buat lukisan? Tengok, buat lagi, adoi. Okay, so bacaan voltmeter adalah 1.5 volt. So E adalah 1.5 volt. Apabila switch dihidupkan, bacaan voltmeter dan ammeter adalah 1.3 volt. So V adalah 1.3 volt dan arus elektrik adalah 0.3
2 ampere. Okey, selalu saya nampak pelajar masalah dia, mereka salah tulis simbol. Okey, kamu kena train sendiri. Kamu kena tahu. Okey, unit ini volt. So apa kuantiti dia? Okey, kamu tahu beza keupayaan ataupun EMF. Kalau A ampere, apa kuantiti dia? Okey, kamu kena tahu arus. Kalau meter per saat, kamu tahu dia adalah laju. Kalau Newton, dia adalah apa? Daya. Okay, like that. Kalau Kelvin, apa dia punya simbol kuantiti? Suhu. Kan? Okay. You have to know all this. Okay. Okay, so soalan nak kita buat apa? Tentukan rintangan dalam. Kita nak cari R kecil berapa. Okay, R kecil berapa kan? Tuliskan formula dia. E sama dengan V tambah IR. Okay. V tambah IR. So, E adalah 1.5 sama dengan 1.3 tambah 0.2 R. So, tolak jadi 0.2 sama dengan 0.2 R. So, R adalah berapa? 1 ohm. Okay, 1 ohm. Okay. Sama dengan soalan satu tadi kan. Okay, very easy. Okay, let me see. Ada siapa dekat sini ya? Okay. Okay, siapa yang ada kawan, tolong ingatkan mereka supaya kalau mereka dapat, at least mereka tengok balik video. Okay. Sebab kita tak akan tahu RMO ini akan dilanjutkan sampai bila. Okay. Tapi saya rasa you punya tarikh ujian sambung saja. Okay. Macam lebih 5 minit tadi. Apa maksud dia? Okay. Alright. Okay, kita sambung. Kenapa Amir? Okay, tak apa. Okay. Soalan 3. Suatu sel kering membekalkan arus. Okay, tuliskan arus I adalah 0.5 ampere. Apabila disambungkan kepada perintang, so R besar, okay, sebab dia adalah rintangan luar, 2 ohm. Sel yang sama membekalkan arus 0.4 ampere. Apabila disambungkan kepada perintang 4 ohm. Tentukan DGE berapa. Okay, DG berapa? Okay, sebenarnya kalau kita akan buat eksperimen untuk ini ya. Okay, nanti kita ada satu PKS, kita akan buat soalan, buat eksperimen lebih kurang sama macam soalan 3. Kita akan cuba carikan, cuba ubah arus elektrik. Lepas tu kita ukur berapa dia punya beza keupayaan berapa. Okay, so sebenarnya kita boleh cuba carikan. Okay, I adalah 0.5 ampere, R adalah 2 ohm. So V adalah berapa? Apa? 0.5 darab 2 adalah berapa? 1 volt. Kalau V ni 1.6 volt. Okay, kalau kamu tak tahu formula, sebenarnya kita boleh plotkan graf di mana kita tahu I adalah letak di paksi X dan V kita letak di paksi Y. Dan of course, kita boleh buat skala
Okey, contohnya 0.1, 0.2, okey 0.3, 0.4, 0.5. Okey, dan skala 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 dan sebagainya lah. Okey. So, kalau kita cuba plotkan graf 0.5 ampere, so V adalah 1. 0.4 ampere, V adalah 1.6, like that. Okey, asalkan kita ada dua plot kan. So, bila kita gariskan, okey, kita cuba gariskan, kita akan ini saya sambung lagi lah. Okey, kita gariskan, kita akan dapat graf macam ini. Okey, graf yang dia negatif lah, dia turun. So, kalau kita nak cari DJE secara manual, kita cari berapa nilai yang cut pada paksi Y. Iaitu berapa pindasan Y ini dia adalah DJE sebenarnya. Okey. Okey, so kalau ini adalah untuk graf yang kamu akan buat semasa BKS. Okay, tapi untuk sekarang kita tak akan lukis graf. Kita terus kira. Okay, kita ada dua equation kan. Okay, so kalau E sama dengan V tambah IR. Okay, E sama dengan V tambah IR. Okay, so E sama dengan V adalah 1 tambah I adalah 0.5 R. Ini adalah persamaan pertama. Okay. Sebab kita ada dua unknown. Dua yang kita tak tahu. Kita tak tahu E berapa, kita tak tahu R berapa kan. Okay. So kita buat penyelesaian masalah serentak. Okay. And then satu lagi E sama dengan V ini adalah 1.6 tambah 0.4 R. Ini persamaan kedua. Okey, persamaan kedua. Okey, kalau nak senang, kita tengok E dengan E kan. Kita cuba samakan 1 dan 2. So, 1 tambah 0.5 R sama dengan 1.6 tambah 0.4 R. So, cuba tolak 0.5 R tolak 0.4 R dapat 0.1 R sama dengan 1.6 tolak 1 dapat 0.6. So, R dapat 6 ohm. Okay, 6 ohm. Tapi soalan nak kita cari E kan. So, masukkan R ini ke mana-mana persamaan. So, kalau saya untuk persamaan 1, E sama dengan 1 tambah 0.5 darab 6. So, dapat jawapan 4 volt. Kalau saya cek persamaan kedua, okay, E sama dengan 1.6 tambah 0.4 darab 6 pun sama dapat 4 volt. So jawapan adalah 4 volt. So sebenarnya sini kamu akan dapat jawapan 4 dekat sini. Kalau kita plotkan graf secara manual. Okey. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, jangan malu tau. Nanti share video ini. Okey, boleh. Tak ada masalah. Saya akan share dalam YouTube. So you can see 1,000 times as you wish. Okey, tapi saya rasa you tak akan tengok. Okey. Okey, tak ada masalah. Alright.
And then kita tengok soalan 4. Sebuah bateri dengan daya gerak elektrik 12 volt, tuliskan. Okey, 12 volt. Mempunyai daya rintangan dalam 3 ohm. R kecil adalah 3. Okey, 3 ohm. Disambungkan kepada 2 perintang 6 ohm. Okey, 2 ohm, 2 perintang 6 ohm. Kira arus yang melalui setiap perintang 6 ohm. Okey, so kamu cuba tengok bateri ini, arus dia pecah kepada 2 kan. Okey, pecah kepada 2. So, theta ini adalah lita selari kan. Okey, so dia sama dengan lukis macam ini, sama saja. Okey, sebab bila dekat sini dia akan pecah pada 2. Okey, so carikan rintangan berkesan. Kalau litas selari, ingatlah untuk topik yang lepas 1/R1 tambah 1/R2. Okay. So 1/6 tambah 1/6. Okay. So I can tell you very fast, RT adalah 3 ohm. Okay. Ini maksudnya rintangan berkesan. Okay. Rintangan berkesan. Okay. Oleh itu, so E sama dengan V tambah I R. Okay, kita nak cari V dia berapa kan? Okay, so 12 sama dengan V tambah I, saya tak tahu I berapa. Oh, sorry. V ini kita boleh tukar dengan I. Sebab kita nampak V kita tak tahu, I pun tak tahu kan. Tapi kita tahu rintangan luar, rintangan dalam. Okay, we can change another formula with this. Okay, so di mana E adalah 12, I kita nak cari, R 3, dan R kecil pun 3. So, kirakan I sama dengan 2 ampere. Okay, 2 ampere. Okay, 2 ampere. So, kira arus yang melalui setiap perintang 6 ohm. Okay. Ini maksudnya, kalau kita ada arus, okay, kita ada arus daripada sini 2 ampere kan. Lepas itu, macam mana dia agih? Macam mana dia pecah kepada 2? Kamu nampak rintangan dia adalah sama kan? Okay, sama kan? Okay, semalam, bukan semalam. Semalam ke hari Selasa, saya ada ajar kan? Ajar cara macam ini. Okay, berapa jumlah arus tu? Okay, bahagi kepada sini berapa? 6 tambah 6 adalah 12. Kamu kira berapa jawapan dia? Okay, 2 bagi 12. Okay, 2 bagi 12 dapat berapa? 2 bagi 12 dapat 0.167 kan. Okay, so sekarang kalau saya nak cari I1 ini, I1 adalah 0.167. Saya darabkan yang perintah kedua, 6. Berapa? Sebenarnya saya dapat 1 ampere. Kalau untuk yang arus kedua dekat sini, berapa 0.167 ni darab yang atas. Okay, yang atas. So sama juga dapat 1 ampere. In fact, sebab mereka adalah perintah yang sama, so dia akan agih dengan sama rata. So I adalah 1 ampere. Okay, adalah 1 ampere. Okay. Ada soalan? Maafkan saya sebab saya guna mouse untuk tulis. So memang susah nak tulis. Saya tak ada pen.
So, saya harap you faham apa yang saya tulis. Okay. Okay, kita ada berapa soalan lagi? Nanti sebenarnya banyak soalan lagi ya. Okay, so yang lain 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya rasa you boleh buat. Okay, saya nak bincang soalan ni. Okay, soalan ni. Okay, sebab dia ada melibatkan graf. Okay, melibatkan graf. Okay, right. Jom menunjukkan graf V lawan I. Okay, V lawan I bagi daya gerak elektrik dengan rintangan dalam bagi satu sel kering. Apa yang berlaku pada I? Apa yang berlaku apabila I bertambah? Okay. So, ingat kalau paper 3, biasa dia tanya apa? Apa yang berlaku kepada V? Okay. Apabila I bertambah. Ingat tak soalan 2 untuk paper 3. So, dia tanya apa yang berlaku, kamu kena jawab bertambah atau berkurang. Atau tidak berubah. Jangan jawab berubah. Sebab dalam fizik, jangan tulis jawapan seperti berubah. Okay. Berubah macam mana? Bertambah ke berkurang? Saya pun tak berubah. Macam mana dia berubah? Okay, faham? So, bila arus semakin bertambah, V akan semakin berkurang. Okay, so V akan berkurang. Okay, jawapan V akan berkurang. Okay, kalau tak muat, you boleh tulis kat bawah lah. Okay, jawapan A kat mana, dan B kat mana, tulis kat bawah lah. Okay. Tentukan nilai beza keupayaan V apabila arus I sama dengan 0.0 ampere. Tunjuk di atas graf bagaimana anda menentukan V. Soalan ini biasanya sama juga, paper 3. Okay, dia bagi 2 markah. Okay. Jawapan yang betul dan juga tunjuk pada graf. So, biasanya graf akan tunjuk macam ini saja, yang warna hitam. So, apa yang kamu kena buat? Kamu kena extrapolate. Okay, ekstrapolasi dengan pembaris, lukis sampai sentuh pada paksi V. And then, ini adalah 1.5. So, ini adalah nilai apa? Daya gerak elektrik. So, jawapan adalah 1.5 volt. Dan kamu tahu, pintasan ini dia adalah daya gerak elektrik. Okey. Tolong tulis penuh sebab dia suruh namakan. So, namakan, bukan tuliskan simbol saja. Nama penuh lah. Okay, sebab saya malas nak tulis. Okay. Daya gerak elektrik. Okay. Seterusnya, rintangan dalam R sel kering diberikan oleh R sama dengan negatif M, di mana M ialah kecenderungan graf. Hitungkan nilai R. So, carikan kecenderungan. Okay, carikan kecenderungan. Oleh itu, kita cuba cari. Bila kita nak buat pengiraan kecenderungan, ingat, kamu kena lukis segitiga sebesar mungkin. Okay, sebesar mungkin. Okay, so, saya ambil 2 poin. Saya ambil poin ini. Poin ini. Okay, poin ini adalah 0, 1.5. Dan poin sini. Okay, 1.2. Dan berapa? 0.75. 0.8, 0.85, 0.9. Okay, 0.9. Okay, 0.9. Okay. Dalam exam banyak pelajar, kamu tak lukis segitiga. Okay, buat satu segitiga. Okay, like this. Dan juga like this. Okay, like this. And then, okay, buatlah kerja kira. M sama dengan Y2 tolak Y1. So, 0.9 tolak 1.5 bahagi 1.2 tolak 0.
sama dengan jawapan apa? Okey, jawapan dia bagi 1.2. Okay, jawapan dia adalah negatif 0.5. Baik, unit dia apa? Kalau kita tengok paksi Y adalah V kan? Okay. Paksi X adalah ampere kan? So, unit dia adalah V per A. Okay. Ataupun sebenarnya you tahu, kita nak kira rintangan kan? So, dia adalah ohm sebenarnya. So, R sama dengan negatif 0.5. Maka jawapan adalah 0.5 ohm. Okay. 0.5 ohm. Okay. Daripada graf, nyatakan nilai V apabila I sama dengan 0.8. Okay, cari I sama dengan 0.8 here. Okay. Okay. Tunjuk tolong tunjuk. And then lukis lagi berapa sini. Okay. Berapa sini? Dia lebih kurang 1.1. Okay. 1.1. So jawapan okay, 1.1 volt. 2 markah. 1 markah kena tunjuk. Ini adalah 1.1. Okay. Dia setiap 2 peta kecil adalah 0.05. 0.05. Okay, 0.05. Dan last, hitungkan rintangan R apabila I sama dengan 0.8 ampere. Okay, so kamu tahu E adalah 1.5. Okay. And then, sorry, tak payah sebenarnya. Sebab kamu daripada tadi, V adalah 1.1 volt kan. Okay, so R sama dengan V bagi I. Di mana V adalah 1.1, I adalah 0.8. So, dapat jawapan. Berapa? Ohm. Okay. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada hari ini. Bagi saya masa, saya akan sharekan jawapan untuk latihan yang saya dah bagi. Dan tolong cuba soalan-soalan lain dan juga latihan tambahan. Sebab saya rasa ini sangat bagus. Kalau you boleh buat, maksudnya you memang faham. Okay, memang faham. Kalau ada soalan lagi, boleh tanya saya. Okay. Kita ada satu subtopik 2.5. Saya akan cuba buat mungkin hari Sabtu. Okay, so kita break lah. Okay, kita break dan selama bunyi